بل أحياء عند ربهم يرزقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Semoga kita mendapat rahmatnya di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah pahlawan sebenar. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pahlawan negara ialah mereka yang telah banyak berkorban dan berjasa kerana memelihara keamanan dan keselamatan negara. Semua anggota tentera, polis, pertahanan awam, pegawai kesihatan dan lain-lain pejuang negara yang merupakan barisan hadapan negara sanggup menggadai diri dan nyawa demi memastikan kita dapat menikmati keadaan aman dan sejahtera pada hari ini. Mereka berdepan dengan bermacam-macam cabaran untuk kepentingan kita. Mereka ikhlas dalam perjuangan kerana Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran yang berterusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bin As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Maksudnya, berjuang di jalan Allah satu hari lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitulah tingginya martabat seorang pahlawan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana pengorbanan dan perjuangan mereka. Mereka bertugas tanpa mengira masa, tempat, cuaca dan keadaan apa sekalipun, asalkan negara dalam keadaan aman, harmoni dan selamat. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam membuktikan para pejuang dan pahlawan Islam sanggup mengorbankan diri mereka demi menegakkan kesucian agama dan kedaulatan negara. Mereka meletakkan kepentingan umum melebihi daripada segalanya. Antaranya mereka yang mempertahankan negara dari tentera-tentera musyrikin seperti Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Khalid bin Al-Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Manakala pejuang-pejuang yang memelihara dan mempertahankan akidah, syariah dan akhlak ahli sunnah wal jamaah daripada serangan puak-puak Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah adalah seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu juga sejarah negara kita sendiri yang memiliki pahlawan-pahlawan negara. Antaranya Lieutenant Adnan, Tuan Guru Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut, Mak Kilau dan ramai lagi telah terkorban menggadaikan nyawa demi menghapuskan penjajahan negara, penjajahan tentera dan pemikiran yang radikal, pengganas komunis dan pengkhianatan negara. Sesungguhnya perjuangan mereka ini tidak sia-sia kerana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan yang terbunuh. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pahlawan bukan sekadar berjuang mengangkat senjata menentang musuh,
tetapi mereka sanggup berkorban menjaga kesejahteraan negara daripada ancaman luar dan pencerobohan tanah air kita. Selain itu, kegigihan mereka memastikan rakyat patuh kepada arahan kerajaan dalam memutuskan rangkaian COVID-19 pun menjadi tanggungjawab mereka. Begitu besar peranan mereka untuk kesejahteraan dan kesihatan kita semua. Nikmat keamanan pada hari ini tidak akan dapat dirasai tanpa pengorbanan mereka. Oleh itu, kita hendaklah sama-sama mempertahankannya daripada diganggu gugat oleh anasir yang boleh merosakkannya. Sikap mencaci dan memperlekeh tugas mereka, malah tidak mempedulikan arahan, wajiblah dijauhi kerana ia menjadi punca kepada kerosakan dalam negara. Sebaliknya, kita mestilah mematuhi serta menghargai dan berterima kasih kepada mereka kerana tugas mereka adalah semata-mata untuk kepentingan dan kemudahan kita semua. Oleh itu, semangat perjuangan ini yang tidak putus-putus hendaklah disemai dan ditiup ke dalam setiap jiwa generasi hari ini. Didiklah mereka dengan semangat berkorban dan disiplin yang tinggi sebagaimana yang ditunjukkan oleh pahlawan negara. Kasihilah pahlawan negara dengan menghargai jasa dan pengorbanan yang telah mereka curahkan. Keamanan dan kesejahteraan pada hari ini adalah sumbangan mereka. Justru bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan pahlawan-pahlawan berjasa kepada negara kita yang berkorban demi ketenteraman negara kita. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati dan mengambil pengajaran daripada apa yang telah disampaikan. Antaranya, umat Islam wajiblah meyakini bahawa mempertahankan agama dan negara agar terus kekal aman dan sejahtera adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah menghargai keamanan dan kesejahteraan negara ini dengan menjadi warga negara yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa mendoakan agar perjuangan para pahlawan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berpanjangan. Yang keempat, umat Islam adalah pejuang atau pahlawan dalam lingkungan dan cabaran masing-masing. Maka perbetulkanlah niat dan ikhlaskanlah diri dalam menghadapi cabaran akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Maksudnya, dan di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, yakni gugur syahid, dan di antara mereka ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang telah mereka janjikan itu sedikit pun. Surah Al-Ahzab ayat 23. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di dalam 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Pada tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah merupakan hari-hari yang agung. Bahkan sebahagian ulama mengatakan
ia lebih mulia berbanding hari-hari lain sepanjang tahun. Oleh itu, lakukanlah ibadah seperti solat, puasa, sedekah dan seumpamanya yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyika al amin wa nas'aluka bi asma'ika al husna wa sifatika al uzma an tahfazu bi 'aini inayatika ar-rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikina mu'azzam sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma arinil 'auna wal hidayata wat tawfiq was sihhata was salamata mik li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalal wal ikram. Allahumma aqil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ru'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah memurnikan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyat yang bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami dari bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala'i wal marad wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latifu innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.